Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjat kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan lagi perbincangan kita dalam kitab Al-Alamul Akhir, Alam Akhirat. Dalam CD yang lepas, ana telah sebut kepada para jemaah beberapa perkara persiapan untuk menghadapi kematian, dan kita telah bincang 8 perkara persiapan itu. Masih ingat ke tidak? Ataupun saya baca sekali untuk para jemaah mengingati balik apa yang telah kita baca. Yang pertama, menjaga amal-amal fardu. Menjaga semua amalan fardu, bermula daripada tauhidnya, solatnya, sampai ke akhir rukun Islam. Kemudian yang kedua, banyak menyebut, mengingati kematian. Yang ketiga, bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang benar-benar. Yang keempat, sentiasa husnuzan billah, bersangka baik dengan Allah, bahawa dosa-dosa kita diampunkan, supaya kita tidak jadi manusia yang kecewa. Yang kelima, banyak menyebut tentang perjalanan ke akhirat. Aku masuk dalam kubur, apa yang akan terjadi, aku di akhirat esok bagaimana, suratan amalan nak baca depan Allah Azza wa Jalla. Barulah kita beringat supaya safahat, suratan amalan kita ni sentiasa apa? Sentiasa ditulis perkara-perkara yang baik, insya-Allah. Kemudian di antara perkara yang kita sebut yang keenam, iaitulah secara khususnya, amal soleh itu umum, secara khususnya sedekah. Sedekah. Dia yang ketujuh, menyediakan aset supaya kita mati, pahala tak mati. Iaitulah yang disebut dengan nama wakaf, menyediakan anak-anak yang soleh yang akan terus berdoa kepada kita dan cucu-cucu kita, insya-Allah. Dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat, kan. Kemudian yang ke-8, kitabatul wasiyah, tulislah wasiat. Supaya harta kita tidak semuanya pergi kepada orang, biarlah harta kita akan menjadi milik kita dalam kubur setelah kita mati. Jadi para jemaah sekalian, itu di antara perkara yang telah kita bincangkan, 8 perkara. Persiapan isti'dad lil maut, persiapan untuk menghadapi saat-saat kematian. InsyaAllah kita sambung lagi di sini apabila seorang itu mati. Alaqatul maut birruh. Mati dengan ruh. Apa hubungan dua tu? Jawabnya, para ulama telah berbincang tentang hakikat ruh dalam tubuh. Tak ada siapa boleh cerita. Qulir ruhu min amri rabbi. Allah Ta'ala dah putuskan bahawa ruh itu adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Ada seorang tokoh ulama, contohnya Ibn Qayyim, dia tulis satu kitab nama dia Ar-Ruh. Perbincangan tu panjang sekali dalam kitab. Dia kata, ulama kata tawilun nafas, panjang perbahasan. Maka katanya ruh itu satu perkara yang sangat ringan. Dia boleh berjalan duduk dalam tubuh kita ni seperti air di dalam akar, seperti minyak di dalam zaitun, dan ruh dalam tubuh. Ruh dalam tubuh. Ruh ataupun nafas kita tu satu benda. Tempat tinggal dia dalam tubuh manusia. Apabila dia keluar daripada tubuh, maka matilah kita. Orang panggil mayat. Siapa tu? Mayat. Siapa tu? Janazah. Sebab apa? Dia sudah tidak ada ruh. Ruh ini satu makhluk yang Allah Ta'ala ceritakan, dan dia tidak mati dengan matinya jasad. Jasadnya mati. Sebab apa jasad mati? Sebab ruh telah meninggalkan jasad. Ruh meninggalkan jasad, dia keluar daripada jasad, maka tak ada lagi manusia itu sudah dikira sebagai orang yang mati, ataupun dia panggil jenazah. Maka ruh itu akan berterusan sampailah kita insya-Allah ke syurga, dan kita minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada neraka, wal'iyazubillah.
Dan dalam perbincangan yang lepas kita sudah sebut tentang bagaimana orang mukmin, bagaimana orang yang beriman. Orang yang beriman itu iaitu orang yang suka nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab apa dia suka nak bertemu dengan Allah? Sebab dia nampak. Nampak apa? Dia nampak di mana tempat duduk dia. Di mana tempat duduk dia. Masir, ma'wa dia di mana? Maka malaikat dah tunjuk, ini tempat kamu dalam syurga. Maka ketika itu orang yang soleh, orang yang baik, cepat-cepat nak mati. Sebab dia nak pergi tempat yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya. Jadi para jemaah sekalian, dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Tirmizi daripada Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdin khaira ista'malahu." Apabila Allah SWT nak beri kebaikan kepada hamba dia, ista'malahu, maka Allah Ta'ala gunakan hamba itu. Faqila, orang pun tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa yasta'miluhu? Bagaimana Allah Ta'ala gunakan dia tu? Dalam riwayat lain, Nabi kata, assalahu qabla mautihi. Assalahu qabla mautihi. Mana Allah Ta'ala bagi kepada dia satu tugas yang baik sebelum dia mati. Orang tanya, sama juga soalan, bagaimana as-salahu kaifa yasta'miluhu? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiqhu li'amalin salihin qabla al-maut. Allah Taala beri taufik kepada dia supaya dapat melakukan amal yang soleh sebelum dia mati. Au yuftah lahu amalun salih, dibuka baginya pintu-pintu amal kebajikan ketika dia nak mati. Kita kata masya-Allah, tabarakallah. Itulah di antara tanda-tanda manusia itu mati dalam keadaan baik. Maka para ulama telah menyenaraikan kepada kita beberapa senarai. InsyaAllah saya baca senarai yang pendek saja. Dengan kita sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya apa? Supaya Allah matikan kita dengan husnul khatimah. Para jemaah, tanda. Apa makna husnul khatimah? Husn makna kebaikan. Khatimah, akhir kesudahan. Maknanya, akhir hidup kita dengan baik. Akhir hidup kita dengan cara yang baik yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. InsyaAllah. Apa dia kebaikan itu? Maka orang yang berharap dia dapat husnul khatimah, para ulama mengatakan yang pertama sekali, yang utama sekali, dia kena duduk istiqamah di atas jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Istiqamah. Kita, alladzina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu. Orang yang telah mengakui rabbuna Allah, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah. Itu yang pertama. Maknanya kita istiqamah di atas landasan beriman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita banyak berdoa. Di antara doa yang banyak sekali, Nabi SAW berdoa, para jemaah sekalian, doa yang tuan-tuan dan puan sudah ingat. Cuma saya tak pasti, doa sudah ingat, tapi nak berdoa ingat ke tidak? Ini masalah kita. Kadang-kadang zikir kita ingat, tapi yang kita lupa nak berzikir. Doa sudah ingat, tapi yang kita lupa nak berdoa. Maka kita minta supaya Allah SWT berikan kepada kita ista'malana yasta'miluna, gunakan kita ini untuk kebaikan insya-Allah. Doa yang selalu dibaca oleh Nabi, yang banyak sekali dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ini di atas landasan yang jalan yang engkau redai, di atas agamamu ya Allah. Faqultu, kata di Anas, ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih. Kami ini orang beriman dengan Rasulullah dan semua ajaran Rasulullah bawa. Kenapa fahal takhafu alaina? Kenapa Rasulullah begitu takut sehingga doa ajar kepada kita ni banyakkan ya muqallibal qulub? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal qulub baina asbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Masya-Allah, tabarakallah. Hati manusia ini duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla min asabi'ir rahman kaqalbin wahid. Macam satu hati je kuasa dia. Allah Taala boleh tukar bila-bila masa. Maka kita yang takut, kita yang cemas, kita yang nak mati dengan husnul khatimah, sentiasalah berdoa
supaya Allah Ta'ala kekalkan kita di atas landasan yang diredai, yang disukai, yang disayanginya, insya-Allah. Hadis Anas tadi dikeluar oleh Tirmizi. Hadis yang keluar daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, ya musarrifal qulub. Yang tadi ya muqallibal qulub, yang ni ya musarrifal qulub. Muqallib yang membolak-balik. Ya musarrifal yang boleh menggerakkan hati kita ni. Maka sarrif qulubana ala ta'atika, maka gerakkan hati kita ni sentiasa untuk melakukan ketaatan kepada-Mu ya Allah. Hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim. Maka kerana itulah kata Imam Nawawi rahimahullah taala kata, kuasa membolak-balik hati kuasa Allah. Jadi hendaklah kita sentiasa cemas, sentiasa dalam keadaan takut hati kita ni dibolak dalam keadaan yang tidak baik, wal iazubillah. Baiklah para jemaah sekalian, min alamati husnil khatimah. Di antara tanda-tanda orang tu mati dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Yang pertama sekali, an-nutqu bisyahadati 'indal maut. Orang ni dapat mengucap 2 kalimah syahadah ketika mati. Waktu nak mati, dia boleh kata la ilaha illallah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapan dia la ilaha illallah, orang ni akan masuk syurga. Masya-Allah, tabarakallah. Itu yang dikatakan ucapan yang terakhir. Inilah yang kita berharapkan supaya Allah Subhanahu wa taala gerakkan lidah kita biar kita sentiasa dekat nak mati kita boleh kata la ilaha illallah. Tuan-tuan yang kata simple je tu. Kita hari-hari kata la ilaha illallah, tapi waktu nak mati adakah kita boleh? Belum tentu. Maka supaya lidah kita ni sentiasa menyebut nama Allah, mudah-mudahan apabila dekat nak mati, bahasa perkataan yang sentiasa keluar daripada lidah kita, dia akan keluar juga pada saat itu, insya-Allah. Tapi kalau asyik duduk marah ke orang, duduk maki orang yang waktu hidup, dekat nak mati takut duduk maki orang juga. Na'udzubillah, orang ajar kita mengucap, kita kata benda lain, kita kata wal iazubillah. Maka itu di antara kisah. Kalau ada masa nanti saya kisahkan kisah Syekh Abu Zur'ah Ar-Razi di saat nak mati. Masya-Allah, tabarakallah, bagaimana mereka. Tanda yang pertama, orang boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Tanda yang kedua, al-mautu birashhil jabin. Mati dalam keadaan terpercik peluh di dahi dia. Sebagaimana diriwayat oleh Ahmad daripada Buraidah, annahu kana bi Khurasan. Dia pergi ziarah saudara dia, sahabat dia sakit. Dia tengok kawan ni nak mati, wa iza huwa ya'riqu jabinah. Sahabat yang dia ziarah nak mati ni berpeluh di dahi dia. Faqala Allahu akbar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mautul mu'min bi'araqil jabin. Matinya orang yang beriman itu terpercik, terkeluar peluh di dahi dia. Hadis ini dikeluar oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Sebab apa? Apa sebabnya mati bi'araqil jabin? Ada sebahagian ulama yang menghuraikan cerita ini mengatakan bahawa apabila orang mukmin mati, ruh dia akan diangkat. Kan? Maka ketika itu mereka rasa malu nak bertemu dengan Allah sebab amalan yang nak dibawa oleh malaikat bersama dengan ruh dia tadi tidak banyak. Sedangkan nikmat yang Allah Ta'ala beri cukup banyak, maka dia rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla di saat itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan kita, dapat mengucap 2 kalimah syahadah dan terpercik peluh di dahi kita, insya-Allah. Yang ketiga di antara mati yang baik juga, al-mautu, mati pada malam Jumaat ataupun pada siang Jumaat. Mati malam Jumaat. Rawat Tirmizi an Abdullah bin Amr bin Al-As qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yamutu yaumal Jumu'ah. Siapa dia orang muslim yang mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat, illa waqahu Allahu fitnatal qabri, Allah Ta'ala jaga dia daripada fitnah kubur. Maknanya sekurang-kurangnya dia ada satu kelepasan. Fitnah kubur lepas daripada orang yang mati pada malam Jumaat dan pada hari Jumaat.
Ini salah satu daripada kebaikannya mati hari tersebut. Tapi bukan syarat orang baik mesti kena mati pada hari Jumaat. Ini kadang-kadang kita ada silap teknikal. Seorang tuan guru mati pada hari Ahad. Lawan dia yang selalu duduk kritik tuan guru ni mati pada hari Jumaat. Oh, orang kampung pengikut dia kata, tengok guru kami lebih hebat daripada guru kamu. Sebab guru kami mati hari Jumaat, guru kamu mati pada hari Ahad. Contohnya, bukan hari Jumaat. Kita kena ingat, tuan-tuan, tuan yang bercakap tu khabar ke tidak? Bahasa Kelantan kata khabar ke tidak? Orang Kelantan kata sedar ke tidak awak ni? Manusia yang paling baik atas dunia, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, mati pada hari apa? Nabi SAW mati hari Jumaat. Lah, hari Isnin. Kita mengatakan bukan syarat orang baik tu mesti mati. Cuma mati pada hari Jumaat ada kelebihan yang tersendiri. Alhamdulillah. Kalau kita boleh mati pada saat itu, alhamdulillah. Kita kata nikmat. Salah satu daripada kebaikan yang kita dapat. Yang keempat, hadis Tirmizi ini hadisun hasan. Yang keempat, al-istishhad fi sahatil qital. Orang yang mati syahid di dalam peperangan. Masya Allah, tabarakallah. Bila kaji ijtihad jihad, orang ni pergi berperang. Mati syahid. Apa kita dapat? Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan lain-lain. Kata Nabi SAW, lisyahid indallahi sittu khisal. Orang yang mati syahid di sisi Allah Ta'ala, ada 6 kelebihan. Yughfaru lahu fi awwali daf'atin. Diampunkan dosanya dengan titisan darahnya. Masya Allah, tabarakallah. Dan dia akan diperlihatkan di mana tempat duduk dalam syurga. Diselamat dia daripada azab kubur. Dan macam-macam lagi dia punya kelebihan. Mana orang yang mati syahid, dia panggil syahid. Syahid mana tu? Syahidul ma'rakah. Syahid dalam peperangan. Ada lagi syahid, pahala syahid. Itu berbeza. Itu berbeza. Maka syarat syahid sini, syarat mati syahid di sini, iaitulah orang yang mati syahid, dia pergi berperang betul-betul kerana Allah Ta'ala. Ada juga, na'udzubillah, orang pergi berperang. Tapi dia nak tunjuk berani, tunjuk gedebel, tunjuk act. Walaupun dia mati syahid, kita tak tahu dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi yang zahirnya, mati syahidlah dia. Yang batin itu Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Maka bagi kita yang tak ada peperangan secara berdepan dengan musuh kafir ni, apa kita nak buat? Kita kena letak dalam hati kita, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya ada jihad, sekiranya ada peperangan dengan bukan Islam yang mengacau kita, saya akan ikut serta. Ingat, niat betul-betul. Tapi jangan niat main-main. Kalau ini ada setengah orang ni, waktu bercakap tak mudah kuat, tapi waktu nak mati syahid lari. Rawah Muslim an Sahl bin Hanif anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah asy-syahadata bisidqin. Dengar. Siapa dia berdoa, berazam, minta dengan Allah Taala sungguh-sungguh nak mati syahid bisidqin, dengan benar, bukan kata buat-buat je. Ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi. Allah Ta'ala akan sampaikan dia darjat para orang mati syahid walaupun dia mati di atas tilam di rumah dia. Ini dia panggil faedah kelebihan niat yang benar. Jadi semua kita pakat niat belakang, insya-Allah. Yang kelima, orang yang mati ghazian fi sabilillah, orang yang mati dalam keadaan berperang, dia pergi mati. Ya, orang yang pergi berperang fi sabilillah kemudian dia mati, maka orang ini termasuk di kalangan yang tanda-tanda yang husnul khatimah, insya-Allah. Orang yang mati kena ta'un. Kena ta'un termasuk juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-ta'un syahadatu likulli muslim. Ta'un itu syahadah mati syahid, pahala syahid bagi setiap orang muslim. Orang mati kerana sakit perut, orang mati kerana tenggelam air, orang mati tertimbus di bawah bangunan contohnya. Kan Nabi kata asy-syuhada khamsatun. Orang mati syahid itu ada 5. Orang yang sakit mat'un, kena ta'un, mabtun, orang sakit perut, mati tenggelam air, mati runtuhan bangunan, ditimpa oleh benda-benda, kan? Dan orang yang mati syahid. Jadi yang lain-lain itu, semua itu dipanggil syahid akhirat.
Muamalah harta dunia, muamalah macam biasa, kita kena mandi, kita kena kafankan, kita kena solat, tapi pahala dia pahala syahid. Ini ada orang silap faham ni, bila orang cakap orang mati kena Covid ni, insya-Allah yulhaq bit-ta'un. Kan ada ulama keluar pandangan begitu. Ada orang melenting, seolah-olah kita ni nak ajak nak pergi bunuh orang. Kita kata masya-Allah, belajar agak biar habis. Jangan tak habis belajar nak komen dah, jangan. Di antara lagi mati, orang perempuan mati dengan sebab bersalin. Dia panggil mati dengan sebab nifas. Dia beranak, dia mati. Masya Allah, ada ibu yang meninggal. Di saat itu, dia juga dapat pahala syahadah. Dan juga orang mati bil harq, mati dengan sebab terbakar. Allahu Akbar. Dan orang yang mati, orang mari nak rompak harta dia, dia pertahankan harta dia. Orang nak serang jiwa dia, dia tahan dia. Orang nak kacau keluarga dia, orang ni mempertahankan maruah diri dia, keluarga dia, orang ni juga kalau mati, juga diberi pahala syahid. Masya Allah, tabarakallah. Maka, orang yang mati murabitan fi sabilillah, orang yang mati kerana ribat, menjaga sempadan, menjaga keamanan negara juga diberi pahala. Sedemikian. Dan yang seterusnya, al-mautu ala amalin salihin, orang yang mati dalam keadaan beramal yang soleh. Jadi insya Allah kita kata, contohnya orang ni tengah duduk solat, tiba-tiba dia mati. Kan amal soleh. Tengah baca Quran, mati. Tengah ceramah, mati. Tengah buat bagi sedekah, mati. Tengah buat haji, mati. Ada seorang sahabat, waqasathu naqatuhu. Dia tengah pakai ihram nak pergi haji, tiba-tiba jatuh daripada unta dia, mati. Patah dia punya tengkuk, mati. Faqala, kata Nabi SAW, ighsiluhu bima'in wa sidrin. Mandi dia dengan air, dengan sidr, dengan bidara. Dan kafankan dia dengan 2 helai kain. Jangan kamu kenakan wangian kepada dia. Sebab apa? Dan jangan kamu tutup kepala dia. Fa'innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Dia akan bangkit pada hari kiamat esok dalam keadaan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ini di antara tanda husnul khatimah, tanda orang yang mati baik, insya-Allah. Jadi inilah di antara tanda-tanda. Cuma nasihat saya kepada muslimin dan muslimat, jangan kita tengok tanda orang ni mati baik, kita doakan. Kita kata, insya-Allah, mudah-mudahan orang ni mati dengan husnul khatimah, dengan tanda yang kita nampak. Tapi jangan confirmkan. Ni ada setengah orang ni pandai-pandai dia. Bila tengok orang ni, dia tulis lalu, oh ini ahli syurga, ini ahli syurga. Tengok budak-budak kecil, ini anak syurga. Tengok orang itu, habis mensyurgakan orang, kita kata itu bukan di bawah bidang kuasa kita. Yang boleh beritahu syurga dengan orang ni Allah Azza wa Jalla, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi wahyu oleh Allah. Kita lah, ahli syurga dia ni, mana kau tahu? Lepas dia mati, murid dia, guru dia bermimpi, dia ni ahli syurga. Kita kata lah, itu bukan hujah. Kita kata mudah-mudahan insya-Allah. Jadi nasihat saya, kalau kita tengok tanda-tanda orang ni mati baik, kita kata insya-Allah. Kita doakan semoga mereka telah mati dalam keadaan husnul khatimah. Beradablah kita dengan Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan mendahului Allah dengan Rasulnya. Para jemaah sekalian, ramailah tanda-tanda orang yang mati baik. Saya tak sempat nak cerita di sini sebab kitab kita ni sangat panjang. Pengembaraan rehlah kita ke ala adi berjauh, ni kita belum masuk kubur lagi ni, baru duduk main nak mati baru, kan. Semua bila kita sebut tentang husnul khatimah, ada satu lagi penyakit yang sangat menakutkan kita, nama dia penyakit su'ul khatimah. Penyakit su'ul khatimah. Bila orang ni mati tak baik, Masya Allah, tabarakallah, di antara tanda-tanda su'ul khatimah, orang mati dalam keadaan baik, apa dia tanda dia? Iaitulah apabila dia mati, dia telah mengabai, cuai daripada arahan Allah Ta'ala. Dia mati tak semaya. Kaya, tak keluar zakat. Sehat walafiat, tak berpuasa. Mati dalam keadaan melakukan perkara-perkara yang tidak baik, maka kita kata ini di antara perkara yang menakutkan kita. Jadi tengok dia ni orang ahli maksiat, air apa, kita kata orang ni, yalah, kita serah kepada Allah SWT. Tapi tanda-tanda dia menunjukkan kepada su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang tidak baik.
Allahu Akbar. Kalau tak semaya kita nak kata mati orang baik macam mana kan? Itu masalah. Orang tak keluar zakat macam mana nak kata nak tanda mati baik? Ini di antara perkara yang kita rasa kita kena segerakan, tinggalkan perkara yang tak baik. Yang kedua di antara sebab-sebab yang kita nampak su'ul khatimah, sebab su'ul khatimah juga, orang ni hubbul ma'asi, suka kepada maksiat. Kalau sebut buat maksiat, bertitik air liu, kata orang. Kalau sebut buat masjid, buat dok ya. Dan sentiasa melakukan maksiat. Orang nak suruh dia, taubatlah. Lambat lagi. Arwah bapak saya mati umur 80, saya baru 45 tahun. Nah, ni ada. Ni ada seorang pendakwah ni, dia pergi dakwah seorang pemuda umur 40 tahun. Umur 40 tahun, tak solat. Jadi ahli masjid ni pergi dengan ustaz dakwah. Dia kata, ustaz nak cakap apa dengan saya? Dah lah nak bagi tahu awak lah, marilah kita solat, mari masjid. Oh, dia kata, sorry ustaz. Arwah bapak saya mati umur 80. Berapa umur? 80. Jadi saya nak ambil 20 tahun je lagi. Nak enjoy 20 tahun lagi. Umur 60, ustaz tak payah mari panggil saya akan sampai ke masjid bersama dengan tuan-tuan. Baliklah. Dia suruh minum air, dia suruh ustaz ni balik. Tak payah duduk nasihat saya. Allahu Akbar. Jadi ustaz ni tak kata apa. Balik-balik. Waktu asar dia pergi ziarah. Dia nak berapa tahun? 20 tahun. Tengah hari belum asar esok, orang bagi tahu ustaz, orang yang kita pergi dakwah semalam mati aksiden. Dia minta 20 tahun, Allah Ta'ala beri kepada dia 20 jam saja hidup. Masya Allah, tabarakallah. Su'ul khatimah. Bagaimana kalau semalam dia bertaubat, sudah sampai ke masjid 3-4 waktu, hari ini dia mati, dia waktu yang sama mati, Masya Allah, tabarakallah. Gembira kita kata ini di antara husnul khatimah. Tapi apa boleh buat? Banyaklah cerita-cerita para jemaah sekalian. Marilah kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tak baik, maksiat-maksiat, supaya kita mati dalam keadaan baik, insya-Allah. Insya-Allah. Baiklah muslimin dan muslimat sekalian. Itu di antara tanda-tanda orang nak mati. Orang yang mati baik, ada tanda tadi husnul khatimah. Yang mati tak baik, tadi kita dah ringkas-ringkaskan. Perbahasannya panjang. Kemudian apabila orang ni sudah mati, kita ni mula dengan perjalanan kita ke akhirat bermula dengan mati, kan? Alhamdulillah dengan adanya alat-alat doktor zaman kita ini, biasanya kalau mati doktor dia boleh cek lah, dia cek tangan, cek nadi, dia kata mati dah ni, kan? Mati dah ni. Tapi kalau doktor tak ada, duduk rumah kita contohnya, orang tua ni mati di rumah. Anak-anak dia yang ada. Bagaimana kita nak kesan orang ni mati ke tak mati? Secara zahirnya lah. Secara zahirnya kita nampak syuhusul basar. Yang pertama sekali nampak mata dia tu tengok celik tu. Seolah-olah dia tengok ke atas. Itu mandang tu maknanya itu tanda ruh keluar. Dia tengok ruh dia dah keluar. Dia bukan tengok kita, jangan perasan, oh mak tengok aku belum dia mati. Dia bukan tengok awak, dia tengok ruh. Kemudian tanda yang kedua, tanda orang ni dah mati, inhiraful anf. Hidung dia tu congek ni jadi belok, sama ada ke kanan atau ke kiri. Tengok dah. Nampak hidung tu belok dah. Tak ada dah. Mati dah tu. Irtikhab al-faqis sufli. Ni. Rahang kita. Ni yang bawah ni jadi jatuh dah, terbuka. Kan kita ni duk kacik kuat ni, tapi dia jadi terbuka dan juga anggota lain pun nampak tak ada dah. Orang panggil tak bertenaga dah. Yang keempat, burudatul jisim. Tubuh dia jadi sejuk. Kita jamuh tu, sejuk dah, masya-Allah, tabarakallah. Yang kelima, sukunul qalb. Jantung dia tak bergerak lagi, senyap rasanya. Gerakan jantung tidak ada dan denyut nadi juga sudah tidak ada. Ada yang mengatakan tengok kaki dia pun nampak sama dah. Itu di antara tanda-tanda zahir yang menunjukkan kepada orang itu sudah mati. Orang itu sudah mati. Banyaklah para jemaah sekalian kalau kita belajar dalam bab pengurusan jenazah. Dalam bab pengurusan jenazah, banyak lagi cara-cara bila orang ini mati apa kita kena buat. Yang pertama sekali kita tengok, kalau mata dia terbuka, kita tutup. Tutup dengan tangan.
Dan yang terbaiknya kita doakan dia. Kita pergi tengok dia, sah dah dia mati. Sama ada kita sendiri tengok tanda-tanda secara zahir tadi. Ataupun doktor telah sahkan dengan alat dia kata orang ni mati. Kita pun tengok, kita baca doa sebagaimana yang dibaca oleh Nabi SAW. Allahumma, Nabi kita baca kepada sahabat dia, Abu Salamah mati. Allahumma ghafir li Abi Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Wakhlufu fi aqibihi fil ghabirin. Waghfir lana walahu ya karim. Jadi kalau kita tengok sahabat kita mati, kita kata Allahumma ghafir li fulan, ya Allah ampunlah dosa dia ni. Angkatkanlah darjat dia fil mahdiyin. Waghfir lana walahu, ampunkan dosa kami dan dia ya rabbal alamin. Wafsah lahu fi qabrihi, luaskanlah kuburnya nanti. Itu di antara doa. Bila kita tengok ya muka jenazah, ni kita kadang-kadang tengok orang mati tak doa apa. Nah, paling warak pun kalau buka tengok mayat baca al-Fatihah. Kita ambil buat doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk dapat maklumat ni para jemaah sekalian, saya tunjuk dalam buku saya Perisai Muslim. Ambil buku kitab Perisai Muslim. Dalam ni ada, alhamdulillah, kalau tuan-tuan nak yang free pun ada. Jadi kita baca doa dulu. Kemudian kalau mata dia terbuka, kita tutup, tolak dengan tangan kita biar tutup. Biasanya mulut ni kadang-kadang tenganga, jadi kita ambil tali, kain ke ikat, biar semua tutup dan anggota-anggota lain pun dilembutkan dia. Lembutkan dia supaya mudah nanti waktu orang nak mandi, letak tangan dia di atas dada dia macam waktu solat. Letak tangan dia macam waktu salat. Jadi itu di antara proses-proses yang kita kena buat para jemaah sekalian. Kemudian kita tutuplah mayat dengan cara yang baik, letak di tempat-tempat yang senang orang nak ziarah, insya-Allah. Itu di antara pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah. Nah, kitab yang saya sebut tadi nama dia Perisai Muslim. Perisai Muslim ni kecil ya. Ada yang besar sikit, Yang ni besar sikit. Tuan-tuan boleh dalam buku ni ada semua bacaan-bacaan menghadapi jenazah. Bila kita nak solat jenazah apa kita nak baca, waktu mayat dalam kubur apa yang kita nak baca, dan doa kepada jenazah, semuanya ada insya-Allah dalam buku kita ni ada. Bagi tuan-tuan yang nak percuma buku ni, tulis islamhouse.com. islamhouse.com, cari bahasa Malaysia. Kalau orang boleh bahasa Inggeris, cari bahasa Inggeris. Kalau boleh baca Urdu, banyak, ada 30 bahasa lebih dalam ni. Bahasa Cina pun ada. Sahabat-sahabat saya waktu kami belajar di Madinah dulu, kita terjemahkan buku ni. Saya ditugaskan untuk bahasa Malaysia dengan sahabat-sahabat yang lain. Alhamdulillah, cari dalam tu boleh ambil. Download halal, dibagi-bagikan secara percuma insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, itu pengurusan jenazah. Apa yang kita nak buat, maka kita kena selesaikan, segerakan pengurusan jenazah, sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta supaya kita segerakan urusan jenazah, jangan dilewat-lewatkan. Nabi kata apa? Dalam hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa yusannu ta'jil bi tajhizil mayyit. Apabila mayat ni sudah confirm mati, maka kita kena segerakan urusan jenazah. Segerakan urusan jenazah. Dalam hadis Nabi kata, sallallahu asri'u bil janazati, segeralah kamu uruskan jenazah itu, fa in taku salihah, kalau dia tu orang baik, fa khairun tuqaddimunaha ilaih, maka kamu telah sampaikan kebaikan itu cepat kepada dia. Masuk dalam kubur dia dapatlah nikmat dia tu. Nikmat kubur yang begitu besar yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang saleh. Wa in taku siwa zalika, kalau dia tak baik, fa syarrun tad'unahu an riqabikum, maka kamu telah lepaskan tanggungjawab kamu dengan orang yang tak baik, pergi letak dalam tanah, biar dia dengan munkar nakir, biar dia dengan Allah Azza wa Jalla yang meneruskan perjalanan seterusnya. Kita kata wal'iyazubillah, kita minta berlindung daripada kumpulan yang kedua tadi. Jadi para jemaah sekalian, apa urusan yang kita nak buat apabila orang ini sudah mati? Maka selesaikan. Tadi kita dah selesai tudung semua mayat, kemudian kita panggil urusan 4 perkara yang harta jenazah boleh digunakan lepas dia mati. 4 perkara. Yang pertama apa dia? Mu'natut tajhiz, belanja pengurusan jenazah. Contohnya kita kata nak beli kain kafan, nak upah orang mandi, nak upah orang gali kubur, kereta yang perlu kita nak bawa dia ke kubur kalau kubur jauh kan. Itu di antara alat-alat yang kita boleh ambil daripada duit jenazah.
duit si mati itu. Kemudian lepas pada itu, kita kena tengok kepada hutang si mati. Kalau ada hutang, bayar hutang dulu. Yang ketiga, kita tengok pada wasiat si mati. Malam kita dah bincang tentang wasiat kan. Kalau ada wasiat, selesaikan wasiat. Yang keempat, barulah sampai kepada waris-waris harta pusaka. Jangan pusaka dulu. Selesai dulu jenazah dulu. Maka, kita kena selesaikan, awalkan jenazah, jangan disimpan lama. Jenazah orang Islam ni orang tak taruh lama. Yang duk simpan 4-5 hari itu orang lain. Jenazah orang Islam ni cepat. Kalau boleh mati pagi, petang, dah simpan. Kalau mati malam ni, pagi esok kita sudah simpankan. Jadi jangan kita duk simpan lama-lama, nak tunggu siapa nak mari, kita kata itu tak ada, tidak ada. Maka dalam sunnahnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar supaya kita segera jenazah. Jadi saya tak huraikan secara detail di sini. Para jemaah boleh tengok dalam ceramah-ceramah para asatizah kita tentang kursus pengurusan jenazah. Jadi banyak di sana. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang segera menguruskan jenazah ini dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis Asri'u tadi harah diriwayat oleh Imam Muslim dan juga Bukhari dan Muslim. Nabi kata iza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim. Allahu akbar. Apabila orang tu bawa jenazah, usung jenazah, kita letak di atas tengkuk kita usung dah, fa in kanat salihah. Kalaulah mayat itu orang soleh, mayat itu orang soleh yang mati itu, dia akan kata, qaddimuni, qaddimuni, bawa cepat, aku nak pergi. Kita duduk lambat-lambat, mayat nak pergi cepat. Nak pergi apa? Sebab dia tengok tempat duduk dia yang begitu indah, yang Allah Ta'ala nak sediakan untuk dia, Masya Allah. Tapi, na'uzubillah, kalau si mati tu orang tak baik, qalat, ya wailaha, celakanya aku. Aina tazhabuna biha, mu nak bawa mana aku ni? Kamu nak bawa mana ni? Allahu Akbar. Qalat, yes, kata Nabi SAW, yasma'u sawtaha kulla syai'in illa al-insan. Semua makhluk-makhluk dengar suara dia duduk bertepik. Mu nak bawa mana aku? Jangan bawa kubur. Semua dengar kecuali manusia. Lau sami'au la sa'iqah. Kalau kita dengar, mati, rebah kita. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Maka kerana itu Nabi SAW bersabda, laula alla tadafanu, kalau aku tidak bimbang kamu tak boleh kebumikan jenazah, la da'autullaha an yusmi'akum azabal qabri, nasai aku doa supaya Allah Ta'ala perdengarkan kepada kamu azab kubur. Tapi kalau dengar azab kubur, apa jadi kita? Mati kita. Nah, pergi nak kebumi jenazah, bertempik. Orang yang usul jenazah rebah pula. Jadi akhir sekali kau duk mati bertali-tali, tak ada siapa yang boleh uruskan jenazah. Maka biarlah urusan jenazah, urusan dalam kubur menjadi rahsia di antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kita yang nak masuk dalam kubur ni, buatlah persiapan supaya kita masuk dalam kubur dalam keadaan aman, selamat, insya-Allah. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian. Itulah yang telah disebut oleh Nabi sallallahu dalam hadis, dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim dan lain-lain Ahlus Sunan. Maka manusia ni kalau kita dengar, mati. Sebab itulah saya tegur penerbit drama Tanah Kubur, jangan duk buat khurafat banyak kan. Duk tunjuk dalam kubur ada benda tu ada. Allah Taala rahsiakan, kita nak dedahkan buat apa? Jangan duk pandai-pandai ada benda-benda gaib, jangan main. Baiklah, sebagai akhir perbincangan kita, motivasi kitanya, yatba'ul mayyitu salasun. Yang ikut mayat pergi ke kubur ada 3 benda. Allahu Akbar. Duduk atas dunia ni kita duduk sibuk kumpul harta, beli barang-barang yang mahal-mahal, kereta besar-besar, rumah pun hebat kan. Keluarga-keluarga kita mewah belaka, Masya Allah, Tabarakallah. Dan sibuk dengan kerja buat dia. Orang yang soleh sibuk dengan kebaikan. Orang yang tak soleh sibuk dengan aktiviti-aktiviti dia tu lah. Duk sibuk, ya kadang-kadang kita nampak orang tua-tua dah penat dah dia tu. Tapi duk sibuk dengan dah lah pencen tua dah, duk sibuk dengan main tu, main ni, lara lagi kita kata, rugi. Maka apabila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatma'ul mayyitu salas. Bila mayat tu mati, 3 kumpulan akan ikut sekali pergi kubur. Fayarji'u ithnan wa yabqa wahid. 2 akan balik, hak tinggalnya 1. Apa dia? Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu.
Yang akan ikut jenazah ni 3, keluarga dia, harta benda dia, termasuklah bintang-bintang pangkat tu. Kan ada setengah orang sekali yang bintang dia bawa pergi. Biarlah. Dan amalan dia. Fayarji' ahluhu wa malu. Ahli keluarga dia, harta benda dia, balik. Tak ikut sekali. Wa yabqa amaluhu. Yang tinggalnya amalan dia sekali dengan dia dalam kubur. Allahu Akbar. Hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim. Maka para jemaah sekalian, apabila seorang itu mati bermakna qamat qiyamatuhu, berlakulah kiamat kepada dia. Bila dia mati sudah berlaku kiamat kepada dia. Masya-Allah tabarakallah. Jadi kita tak ada apa lagi faedah. Harta yang kita duduk cari, duduk berpeluh pelah kata orang membanting tulang, mau lengikan belakang tua sampai ke muda cari harta. Kalau kita tak pandai menguruskan, maka harta itu semuanya jadi hak orang lain belakang. Kan dalam hadis lain Nabi kata, harta siapakah? Siapakah di kalangan kamu harta orang lebih disayangi daripada harta dia sendiri? Sahabat kata, ya Rasulullah, mana ada? Mestilah kita sayang harta kita. Nabi kata, harta hakmu ma akala fa'afna wa ma labisa fa'abla. Apa yang kamu makan yang sudah rusak, apa yang kamu pakai yang sudah lusuh, apa yang kamu sedekah, itu harta kamu. Wa ma zalika, yang lain daripada itu, harta orang nama dia. Simpanlah banyak-banyak, harta orang namanya. Semuanya jadi harta pusaka belaka. Sama ada kita suka ke tak suka, secara automatik harta itu akan berpindah menjadi hak orang lain. Kita kata Masya Allah tabarakallah. Jadi apabila orang ini mati, berpindahlah dia daripada alam dunia ke alam barzakh. Dan lepas pada alam barzakh tunggu kiamat berapa ratus tahun, berapa ribu tahun sehingga Allah Taala tetapkan kiamat berlaku. Jadi insya-Allah, bagaimanakah keadaan manusia di dalam kubur? Apakah itu di alam barzakh dan bagaimanakah manusia di alam kubur? Insya-Allah kita akan bincang dalam siri yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Taala panjangkan umur kita dan Allah Taala matikan kita dengan husnul khatimah insya-Allah, yang menyebabkan kita dapat nikmat yang besar dalam kubur dan kita melayakkan kita ke syurga nanti insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.